الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah ayahanda yang dikasihi lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih beri kepada kita peluang, ruang sehingga ke detik dan saat ini kita masih dapat bernafas, kita masih lagi dapat menghirup udara yang diberikan pinjaman oleh Allah Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, syukur juga kepada Allah kerana kita dipilih, digerakkan hati untuk datang menunaikan sembahyang berjemaah di masjid ini. Seterusnya kita berada di dalam
taman-taman syurganya Allah di dunia, itulah di dalam majlisul ilmi. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama lah perbetulkan niat kita semata-mata nak cari redha dan juga keampunan Allah, supaya setiap perbuatan yang kita buat ini menjadi nilaian, mendapat pandangan kasih sayang Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan hendaklah engkau duduk tawarruk, yakni pada tasyahud akhir, iaitu bagaimana cara nak duduk tawarruk? Dengan mendudukkan punggungmu yang kiri dan mendirikan tapak kaki kanan, ataupun meluruskan tapak kaki kanan, dan meletakkan kaki kiri itu di bawah kaki kanan, dengan dikeluarkan sedikit hujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Baik. Jadi kita masuklah rukun solat yang seterusnya. Rukun solat yang seterusnya dalam berbahasa adab-adab mengerjakan sembahyang, iaitulah duduk tasyahud akhir. Jadi bacaan tasyahud akhir itu rukun qauli. Manakala duduk ketika nak membaca tasyahud itu, duduk ketika nak membaca tasyahud akhir itu adalah rukun fi'li. Baik. Jadi duduk tawarruk ni makna duduk yang mana disunatkan ketika kita membaca tahiyat akhir. Diri duduk tu hukum dia wajib, macam kita sebut dululah, duduk antara dua sujud. Diri duduk tu hukum dia wajib, sebab dia salah satu daripada rukun. Manakala duduk dengan duduk iftirash ataupun duduk iqa'ah, itu hukum dia sunat. Jadi diri duduk tu wajib sebab hukum. Manakala kaif, cara nak duduk, sebab duduk ni dia ada macam-macam ini. Duduk selo, duduk nyenggeng, duduk iftirash, duduk tawarruk. Maka hak sunatnya ketika baca tasyahud akhir, kita duduk tawarruk. Apa makna duduk tawarruk itu? Duduk yang akan ataupun yang berhubung dengan salat. Mana lepas daripada kita duduk tu kan, bukan kata nak tambah rakaat yang ketiga dah, ataupun bukan nak sujud sahwi dah lepas pada baca tasyahud, tetapi nak akhiri dengan salat. Bila beri salat tu selepas daripada bacaan tahiyat akhir tu. Baik. Jadi kalau kita semaya tarawih, ini kita pernah sebut dulu, kan kita semaya tarawih 8 rakaat ke 20 rakaat ke, maka tiap-tiap 2 rakaat tu hak sunatnya kita duduk tawarruk. Kerana apa? Kerana selepas daripada kita duduk tawarruk tu, kita baca tasyahud akhir, lalu kita beri salat. Beri salat. Kemudian barulah kita sambung untuk rakaat yang seterusnya, rakaat ketiga dan keempat. Kemudian rakaat keempat baca tasyahud akhir, duduk dalam keadaan tawarruk juga, beri salat, naik pula ke rakaat kelima dan keenam. Jadi tiap-tiap dua rakaat tu tidak ada nas
yang mengatakan kena duduk iftirash, duduk seperti mana duduk antara dua sujud tu. Sebab apa? Sebab tak selesai lagi semaya tarawih. Ada. Kerana apa? Kerana yang disunatkan kita duduk yang ada berhubung dengan salat. Berhubung ni mana yang akan bersambung dengan salat lepas daripada kita duduk tu, iaitulah duduk tawarruk. Bagi mereka yang ada kemampuan untuk duduk, bagi mereka yang tidak ada musyaqqah dan juga keuzur, maka duduk waktu yang disunatkan. Dari lagu mana duduk tawarruk ni? Dengan menundukkan punggungmu yang kiri. Ini biasalah kita ada buat kan. Tunduk, mendudukkan, bukan mendudukkan punggungmu yang kiri dan mendirikan tapak kaki kanan ataupun meluruskan tapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri itu di bawah kaki kanan dengan dikeluarkan sedikit ujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Ini bagi mereka yang nak baca tasyahud akhir. Tasyahud ni maknanya tahiyat lah. Tahiyat akhir. Jadi sababul wurud hadis yang menceritakan tentang tahiyat ini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan ketika kami sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada duduk tasyahud kami membaca assalamu ala Allahi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Mendengar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna Allaha huwas salam فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصحاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala adalah As-Salam, salah satu daripada nama Allah yang 99, iaitulah As-Salam, yang memberi kesejahteraan. Maka kata Rasulullah, jika kalian duduk untuk tasyahud dalam salat kalian, maka ucapkanlah, ini dipanggil sekurang-kurang kita nak baca tasyahud, tahiyat. At-tahiyatu lillah, itu memadai dah. Yang kita duk baca biasa tu, kita ada bacaan-bacaan yang ditambah, yang disunatkan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu bacaan yang kamil, yang sempurna. Adapun sekurang-kurang tahiyat ni, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Itu cukup dah. Segala ucapan penghormatan, maksud dia lah solat ataupun doa dan kurniaan lillah, milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahiyatnya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurah untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah wa rahmatullah wa barakatuh. Begitu pula rahmat Allah dan kurniaannya serta keselamatannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga diberikan kepada kami dan kepada hamba-hambanya yang saleh.
Jikalau seseorang mengucapkan ini, maka mencakup seluruh hamba Allah yang soleh di langit maupun di bumi. Kemudian kita membaca syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada yang disembah ataupun yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Kemudian hendaklah berdoa dengan doa yang diinginkan. Maknanya selepas daripada kita baca tahiyat itu, maka kita disunatkan membaca doa-doa yang maksud ataupun doa yang apa sahaja yang kita hajat. Sebab di antara tempat yang mustajab kita berdoa kepada Allah di dalam sembahyang, iaitulah sebelum daripada kita memberi salam. Biasa yang kita dengar, kita berdoa ataupun kita minta hajat dengan Allah ketika mana kita sujud. Sebab sujud ni di antara tempat yang paling dekat di antara hamba dengan Allah. Dekat di sini makna dekat tanda kehambaan. Ini kita sebut dah dulu. Selain daripada tempat tu, maka dekat juga, maknanya doa kita tu dimakbulkan oleh Allah ketika mana sebelum daripada kita beri salam. Bahkan ada satu doa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah tinggal. Itu doa daripada fitnah al-Masih. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa ni doa yang waris daripada Nabi, yang mana Nabi tak pernah tinggal membacanya ketika di dalam sembahyang sebelum daripada baginda mengucapkan saja. Setelah daripada kita baca selawat kepada Nabi, selawat kepada Nabi Ibrahim fil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka belum daripada tulisan itu, situ tu tepat hak mustajab kita doa. Dan antara doa yang dianjurkan oleh Nabi-Nya, doa yang kita baca tadi, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada azab jahannam. Azab neraka. Azab neraka yang jahannam. Wa min 'adzabil qabr. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada segala siksaan azab di dalam kubur. Wa a'udzu bika min syarri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada segala fitnah-fitnah ketika hidup di dunia ini dan ketika saat bertemu dengan kematian. Wa a'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada jahatnya fitnatul dajjal, fitnatul masiihid dajjal. Empat benda ni kalau kita perhati betul-betul. Kita minta dengan Allah. Pertama, Allah lindung kita daripada neraka jahannam. Kerana apa? Kerana setiap orang ni pasti akan menuju ke negeri akhirat. Kemudian kesudahannya sama ada ke syurga, Jannatul Na'im, yang mendapatkan kenikmatan, ataupun Jahannam, An-Nar Jahannam, neraka Jahannam. Jadi kita minta supaya kita dilindungi oleh Allah daripada siksaan neraka Jahannam, yang mana semua orang pasti akan pergi ke negeri akhirat. Yang kedua, kita minta dengan Allah, sebab kalau kita ikut tertib, Jahannam ini hak terakhir sekali, destinasi hak manusia akan pergi.
Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan doa Nabi dengan perkataan jahannam dulu. Kemudian baru Nabi doa dengan fitnah min azabil qabr, daripada fitnah ataupun seksa di dalam kubur. Jadi jahannam ni paling berat kita kata dari segi fitnahnya. Kemudian yang berat juga sebelum daripada neraka jahannam, iaitulah fitnah ataupun seksa ketika kita berada di alam barzakh, alam kubur. Kerana di alam barzakh ni lama masanya dah kita tengok berapa ramai orang hak dah meninggal sebelum daripada kita nak menanti hari kiamat. Maka mereka sekarang ini sama ada diberi nikmat oleh Allah, mengambil kenikmatan, mengambil kebaikan, menikmati segala syurga-syurga di alam barzakh kita kata. Sebab alam barzakh ni dipanggil alam pemisah di antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dan alam barzakh ini juga bagi penduduk syurga, mereka telah pun merasai bahagia. Syurga tu tak masuk lagi, tapi nikmat dalam syurga tu dah rasa dah ketika di alam barzakh, alam kubur. Sebab tu kita doa kepada orang yang meninggal, kita kata Allahumma ja'al qabrahu min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur si fulan ini, kuburnya sebagai di antara taman-taman syurga. Wa la taj'al qabrahu min hufratin hufurin nira. Jangan menjadikan kuburnya seperti mana di antara lubang-lubang neraka. Sebab fitnah di alam barzakh kan? Dan alam ini pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Kita, ambo, tak terkecuali. Kita akan berada di alam barzakh, di alam kubur. Nak tahu takut tak takutnya alam barzakh ni, aku cuba kita duduk seorang. Tak payah duduk di tempat yang sepi, duduk di tempat yang luas, dalam surau, dalam masjid kita. Sore-sore kita, sore-sore kita kata masih ada lampu cerah, okey, tutup lampu. Tutup lampu pun boleh pergi-mari lagi. Masih ada udara, boleh bernafas. Panas boleh basah kipas, sampai bukan main lagi. Tapi alam barzakh ni bukan sekadar kita ni keseorangnya, bahkan gelap gelita, tak ada sebutir pun pelita cahaya lampu ada. Kemudian luah kita di alam barzakh ni, di antara kanan dan kiri kita ni bertemu dengan tanah. Bahkan di antara seksa kubur, seperti mana yang kita tahu, orang yang diazab oleh Allah dalam kubur ni, Allah sempitkan kubur dia tu sehingga bertemu tulang rusuk yang kanan dengan tulang rusuk yang kiri. Berat. Lepas tu kalau kita tengok kehidupan orang-orang yang terdahulu, bagaimana orang yang dah mati 100 tahun yang lepas, orang yang dah mati 200 tahun yang lepas, orang yang mati sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam mereka itu diazab oleh Allah, mereka itu menerima pukulan daripada malaikat munkar nakir. Malaikat yang menyiksa kita dalam kubur. Na'udzubillah min zalik. Berapa ratus tahun dah dia diseksa oleh Allah di alam barzakh. Sedangkan kalau kita kata kita hidup di dunia ni paling lama pun berapa puluh tahun, 80 tahun, 100 tahun, habis, selesai. Kemudian kita duduk di alam barzakh, kehidupannya jauh beza dengan alam musyahadah, alam dunia ni. Bahkan tempoh masanya lebih lama terkadang-kadang dengan waktu kita hidup. Mungkin orang yang terdahulu tu, kalau dah beratus tahun meninggal dalam kubur,
Kehidupan dia di dunia tak siapa pun nak perlu tahu misalnya. Ni orang yang mendapat sesaat, orang yang diazab oleh Allah. Bagaimana pula keadaan orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Seperti kita kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia hanyalah selama 63 tahun umur Nabi. Kemudian Nabi diwafatkan oleh Allah, intiqal ila rafiqil a'la, berpindah di tempat yang lebih tinggi, maknanya roh dia keluar. Nabi wafat, Nabi duduk dalam alam kubur dah lebih daripada 1000 tahun. Nah, maka selama kehidupan Nabi di dalam kubur bersama dengan sahabat-sahabatnya yang mulia, mendapat kenikmatan, mendapat kebahagiaan, mendapat keseronokan. Jadi Nabi ajar kepada kita dengan doa supaya kita minta dengan Allah, wa min syarr wa'udzu bika min azabil qabr, berlindung aku kepada Engkau ya Allah daripada segala azab-azab kubur. Sebab dahsyat dahsyat. Kemudian Nabi kata ataupun Nabi mendoakan kepada Allah supaya kita minta wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, daripada segala kejahatan, daripada segala fitnah di dunia sepanjang kita hidup ni. Maknanya setiap orang akan hidup di dunia, tetapi fitnah di dunia dan fitnah ketika nak mati tidak sehebat, tidak sedahsyat fitnahnya di dalam kubur dan fitnahnya di neraka Jahannam. Sebab itu Nabi mendahulukan dengan neraka Jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azab Jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya. Jadi dunia itu sendiri itu adalah fitnah dah. Ad-dunya darul ibtila. Dunia ni adalah negeri kita diuji. Dan termasuklah maksud diuji itu dipanggil dengan fitnah. Fitnah seperti mana kita faham dalam pengajian ilmu tasawuf kan. Fitnah ni kita dibuat suatu tuduhan kepada seseorang tak buat perkara tersebut. Ya, itu dipanggil fitnah juga. Selain daripada maksud fitnah begitu, fitnah ni juga maksud dia adalah ujian. Seperti mana Allah sebut dalam Quran, wa'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kamu, innama amwalukum, harta kamu dan juga anak-anak kamu itu fitnah. Apa makna fitnah? Satu bentuk ujian yang boleh mendekatkan engkau dengan Allah dan boleh juga menyebabkan jauhnya dirimu dengan Allah, harta-harta dan juga anak-anak kita. Maka fitnah di dunia ni kita takut, kita bimbang. Walaupun dari segi dahsyat dia tu tidak sedahsyat dengan fitnahnya di dalam kubur dan fitnahnya di neraka Jahannam. Tapi kita minta juga dengan Allah supaya Allah lindungi kita. Sama ada kita tu difitnah ataupun kita tu terfitnah. Terfitnah ni makna kita teruji, kita tergoda, kita dilalaikan dengan kehidupan duniawi. Begitu juga fitnah ketika mana kita nak mati, ketika sakarat, ketika malaikat ketika saat sakarat, rasa kehausan yang menggila, rasa sangat dahaga. Dahaga yang tidak boleh dihilangkan dengan minuman. Pokok 7 lautan sekalipun air tak menghilangkan dahaga. Dan ketika itu mari malaikat, mari iblis, mari syaitan menghampiri diri kita. Dia buatlah di saat-saat kita nak mati, mari syaitan, mari iblis berupa dengan rupa orang yang kita kasih, berupa dengan rupa orang yang kita benci. Dia kata apa? Mu nak air, mu kenal aku siapa?
Iblis ni mari berupa orang yang kita sayang. Iblis ni mari berupa orang yang kita benci. Sebab tu kadang-kadang di antara tanda, kalau mengikut ilmu kedoktoran, tanda orang-orang yang dekat dengan kematian, hampir nak mati, dia selalu berhalusinasi. Halusinasi, nampak orang yang mati dah mari jumpa dengan dia, duk bercakap sore-sore. Ni alamat kata orang ni tak lama dengan kematian. Halusinasi. Dan halusinasi itu kita kata dalam ilmu sains, ilmu kedoktoran. Dalam ilmu agama kita pun dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah mari iblis berupa dengan rupa-rupa tertentu menawarkan kepada kita dengan beberapa tawaran. Jadi orang yang selamat maka dia akan menempuhi segala ujian itu. Hati dia berseluruh, berbuah hati kepada Allah Ta'ala. Raja. Jadi fitnah itu pun kita takut. Sebab apa dimimbangi kita mati dengan keadaan su'ul khatimah. Dan ini juga doa yang kita selalu baca. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, matikanlah kami dengan keadaan pengakhiran yang baik. Jangan kamu matikan kami dengan pengakhiran yang buruk. Ya Allah, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami, permudahkanlah kami ketika di dalam sakaratul maut, wan najata minan nar, dan berikanlah keselamatan kepada kami daripada neraka, wal afwa 'indal hisab, dan berikanlah kemaafan kepada kami ketika kami dihisab di yaumul hisab. Baik. Kemudian yang terakhir Nabi doa kepada Allah, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhan, min syarri, daripada segala kejahatan, fitnatil masihid dajjal, fitnah dajjal. Kenapa fitnah dajjal ini Nabi minta yang terakhir? Kerana belum tentu setiap orang itu akan bertemu dengan dajjal. Tapi kematian, kehidupan, alam barzakh dan juga neraka jahannam, alam akhirat, yang ni confirm semua orang akan ada. Tapi fitnah dajjal ni bukan semua orang. Bahkan tidak ada fitnah yang lebih besar daripada kejadian Nabi Adam AS semenjak daripada Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS sehinggalah berlakunya hari kiamat, iaitulah fitnah dajjal paling dahsyat. Sehingga Nabi kata, kalaulah aku hidup di zaman dajjal itu, pasti aku sendiri yang dibunuh dajjal. Dah dajjal ni ada tak lagi? Dajjal ni ada tak? Sahabat Nabi SAW, Tamim Ad-Dari, pernah berjumpa, terserempok dengan dajjal di suatu kepulauan. Ketika mana Tamim Ad-Dari ni menaiki kapal nak bertemu dengan Rasulullah. Lalu kapal dia tu karam di sebuah pulau. Ketika tu dia dah bertemu dengan dajjal. Tetapi dajjal ni belum dizahirkan lagi oleh Allah Ta'ala. Bila masanya? Kata Nabi SAW, ketika Nabi menyebut kepada Tamim Ad-Dari, lubang yang ditutup oleh dajjal itu, sudah pun terbuka. Nabi buat isyarat dengan jari Nabi, maknanya dah terbuka tu. Dan kita memanglah semakin dekat dengan penzahiran dajjal. Bahkan fitnah-fitnah yang menunjuk pada penzahiran dajjal yang sebenar tu telah pun berlaku satu demi satu. Cuma kita tak tahulah bila. Semua tu di dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi 4 benda ni diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita minta setelah mana kita membaca tasyahud akhir sebelum daripada kita memberi salam. Kemudian kata pengadil kita gitu, dan hendaklah engkau sempurnakan membaca doa yang maksud
yakni yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir ini, yang seperti mana doa kita sebut tadi. Kemudian kata olehmu setelah selesai daripada segala doa itu akan Assalamualaikum warahmatullahi wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat ni lah Dr. Malani